Pilihan raya perwakilan Amerika Syarikat selepas memperolehi majoriti besar dalam Kongres, Demokrat menguasai pula Senat. Sekaligus menyaksikan buat pertama kali Demokrat menguasai Dewan Perwakilan dalam tempoh 12 tahun. Kerusi ke-51 dimenangi Demokrat menerusi Senator Jim Webb yang mengalahkan calon Republikan Senator Josh Allen di Virginia. Kemenangan itu sekaligus menghakis pengaruh Republikan di semua peringkat pentadbiran. Dan faktor utama kekalahan Republikan pula diletakkan sepenuhnya di atas bahu Presiden George W. Bush, terutama berhubung dasar luarnya dan kempen memerangi keganasan yang dipelopori beliau. I know there's a lot of speculation on what the election means for the battle we're waging in Iraq. I recognize that many Americans voted last night to register their displeasure with the lack of progress being made there. Yet I also believe most Americans and leaders here in Washington from both political parties understand we cannot accept defeat. Dan Bush terpaksa menghadapi laluan sukar sepanjang mengakhiri tempoh 2 tahunnya sebagai presiden. Langkah pertama Bush menangani kekalahan itu ialah menyingkirkan arkitek utama pelannya di Iraq dan Afghanistan, Donald Rumsfeld. Setiausaha pertahanan itu mencetuskan kontroversi sejak perang dilancarkan ke atas Afghanistan pada 2001. Dan kepincangan akibat perang di Iraq terus membawa pada kepada karier politik Rumsfeld. Peletakan jawatan Rumsfeld diumumkan Bush pada sidang media. Bush sehubungan itu mengikuti jejak bapanya melantik seorang bekas pengarah agensi perisikan pusat CIA untuk menerajui Pentagon. Robert Gates, 63 tahun, pernah berkhidmat dalam pelbagai tugas keselamatan negara di bawah 6 presiden. Kenalan rapat keluarga Bush yang juga Presiden University Texas, A&M, itu diharap dapat memberi nafas baru kepada dasar Amerika terhadap konflik di Iraq. Perletakan jawatan Rumsfeld juga dilihat sebagai pengakuan terbuka pentadbiran Bush terhadap kelemahan dan kegagalan dasarnya di negara teluk itu. Keputusan Bush menggantikan Rumsfeld itu turut dilihat sebagai memenuhi kehendak pengundi yang inginkan perubahan dasar Washington di negara teluk itu. Bush sendiri dalam sidang media memperkenalkan Gates mengakui Washington perlu satu perspektif baru dalam pendekatannya dalam isu pertahanan. Itu juga yang diharapkan anggota keluarga tentera Amerika yang sedang berkhidmat di Iraq. Yang paling mereka nantikan keputusan Washington memanggil pulang tenteranya dari Iraq. Pendek kata, ia berita gembira bagi mereka ini. Suara lebih 3,100 anggota keluarga tentera Amerika kedengaran melalui Military Families Speak Out, MFSO, iaitu pertubuhan yang disertai mereka yang membantah perang di Iraq. I think the resignation of Rumsfeld's great. It's too little, too late. If he resigned 4 years ago, we may have hundreds of more live soldiers. I think his policies in Iraq and Bush's policies in Iraq are flawed. I think we should bring the troops home now. We are occupiers and the people want us gone, and I want our troops safe. I want my son safe. We've not had a good night's sleep since this war started. I believe that they do need some new leadership for what we've been through. It just seems like a big fiasco over there right now, and time for some change, I think. I got a lot of friends that are overseas in Iraq right now, leaving their families behind, leaving, wife and 2-3 kids or whatever. So, who knows? I mean, there's really no telling. Hopefully this change will do some good. Bagi rakyat Iraq, perkembangan terbaru itu tidak akan mengubah dasar Washington. Dan selagi dasar sama dipegang, Baghdad akan kekal huru-hara, malah mungkin tidak lebih teruk lagi. Ada di antara mereka juga berpendapat White House patutnya menyingkirkan Rumsfeld ketika isu penyiksaan tahanan penjara Abu Ghraib didedahkan. Rumsfeld sebelum ini sudah 2 kali menyuarakan hasratnya meletak jawatan. Kali pertama ketika skandal penyiksaan tahanan penjara Abu Ghraib pada 2004 dan sekali lagi tidak lama selepas itu.